Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilmah wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'id. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah, terutama nikmat yang paling besar, iaitu Allah menganugerahi kepada kita nikmat hidup, di mana nikmat hidup itu kita tenggelamkan kembali, serahkan kembali hidup kita ini kepunyaan Allah. Siapa-siapa pun manusia hebat macam mana pun dia harus menyerahkan kembali hidupnya itu kepada Allah. Itu manusia yang dipanggil manusia pilihan Allah. Sebab dia mengetahui hidup itu bukan kepunyaan dia. Itu aja. Kita perlu tekankan dalam kehidupan kita, bahawa kalau kita merasa hidup ni kita punya, itu adalah angan-angan. Itu khayalan. Mana hidup kita ini adalah hak Allah. Bukan senang nak dudukkan di situ. Bila sesuatu tu akan diuji oleh banyak kali Abah jelaskan, saya jelaskan, sebab benda ni terlalu mustahak. Punca yang menyebabkan sesuatu maksiat tu terjadi, pintunya terbuka, adalah kita merasakan ada hawa nafsu diri kita. Itulah punca yang akan jadi berbagai-bagai maksiat. Macam tadi Abah rasa tak tenang, kan? Mak dia cakap, ingat nama Allah, ingat Allah. Dan betul. Jadi kita ingat Allah, kita akan tenang. Jadi kadang-kadang kita lupa. Bila dah kena ujian, tekanan, kita akan mudah rasa ada kedirian kita. Bila ada kedirian kita, akan datang tekanan. Jadi ini Allah nak didik kita, Allah nak ajar kita. Jadi pelajaran ni tak ada di mana-mana. Pelajaran tu Allah sendiri yang nak membentuk akhlak kita. Nanti kamu anak-anak Abah, kamu dengar, kamu belum berapa lagi faham. Insya-Allah satu masa nanti, apa yang Abah cakap, apa yang saya cakap, pasti kamu akan merasai. Tak kira siapa-siapa dalam YouTube ni ataupun yang telah mengalami. Pasal ini pengalaman yang memang dirasai oleh setiap manusia, antara cepat ataupun lambat. Ataupun kita meninggalkan sesuatu, ataupun sesuatu itu meninggalkan kita. Maknanya kalau sesuatu itu meninggalkan kita, iaitu di mana diri kita ini adakah bersedia untuk sesuatu itu meninggalkan kita. Kalau kita tak bersedia, maknanya kita akan mengenangkan sesuatu tu, menyebabkan kita jadi tekanan ataupun runsing, tak tenang. Sebab kita tidak bersedia untuk sesuatu itu pergi.
Jadi apa caranya? Caranya adalah kembali kepada, ingat kepada Allah. Macam Mak Haji cakap tadi dengan apa? Ingat Allah, tenang. Tu perkataan tu mahal yang Mak Haji cakap dengan Abah tu. Iaitu ingat Allah akan tenang. Jadi yang nak betul-betul kita ingat tu Allah aja. Apa pun kita tak nak, bila kita ingat Allah masih runsing lagi. Kita tak nak. Sebab ingat Allah, janji Allah, ingat dia pasti akan tenang. Ingat yang macam mana kita nak ingat tu? Kita nak olahkan. Kita kena buangkan dulu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi an. Buangkan segala-gala, apa pun diri kita semuanya tak ada. Nama kita tak ada, semua tak ada, beban tu maknanya Allah Ta'ala. Bukankah aku telah buang? Lapangkan dada engkau, buang. Maknanya Allah nak kita selalu keluarkan apa pun ingatan-ingatan kita dulu, angan-angan kita, hajat-hajat kita yang selain daripada Allah tu, keluarkan. Baru kita sebut nama Allah. Tapi kalau ingatan macam-macam, harapan kita macam-macam dalam diri kita, kita tak alam nashrah laka sadrak. Padahal Allah suruh buang, Allah buangkan, kita masih simpan. Kita sebut juga nama Allah, takkan tenang. Kena keluarkan dulu. Keluarkan dia. Minta pada Allah, buang, keluar betul-betul. Baru kita sebut nama Allah, betul-betul suci, bersih, dia akan tenang. Itu cara dia. Itu salah satu maknanya sesuatu itu pergi dulu, kita bersedia dah. Ketenangan dengan Allah. Sebab sesuatu itu semua daripada Allah. Kita bersedia. Dan kita pula pergi dulu sebelum sesuatu tu. Macam semalam Abah cerita kawan Abah tukang emas kat Keramat. Umur dia bayar Abah 50 lah, meninggal. Sakit jantung. Sebelum ni tak ada kita kata dia tersakit jantung, tak ada, sihat dia. Di Keramat. Kali dia meninggal tadi, terperanjat kita. Baru-baru ni kita jumpa kan, meninggal. Terperanjat tak? Jadi kalau kita duduk di tempat dia, maknanya dia pergi dulu. Dia pergi dulu, kita tinggal. Macam mana keadaan dia tadi? Dia dengan anak-anak dia. Maknanya dia pergi dulu. Maknanya keadaan dia macam mana? Dia pergi dulu, dia ada anak, ada isteri, ada mak ayah lagi masih ada. Macam mana keadaan? Kita ada terfikir tak? Kalau misal katalah saya, Abah ni meninggal dulu, kan? Nanti tinggal anak-anak apa semua. Macam mana keadaan kita bila kita berpindah, kita lihat, tengok anak-anak kita semua hidup lagi, kita dah tak ada. Macam mana keadaan kita? Bersedia tak gitu? Tak terfikir lagi kan nak bersedia? Tak berfikir kan? Kenapa kita takut nak memikir ke situ? Padahal kita akan menghadapinya. Sesuatu tu akan pergi dulu, tadi apa cakap, dan ataupun kita yang pergi meninggalkan sesuatu yang macam mana condition maknanya kita, keadaan diri kita di waktu itu. Tadi sesuatu tu pergi, kita pun redha tu, ialah kita boleh cakap redha, tapi bila benda tu berlaku, ialah maknanya betul lah Irfan cakap tu redha. Kan? Tapi bukan senang. Sebelum redha tu makam dia apa? Sabar. Sebelum sabar tu pegang pada yang hak. Wa tawasau bil hak wa tawasau bis sabr. Baru redha, radiyatan mardiyah. Dia redha tu tinggi makam dia. Jadi sebelum bawah pada redha tu sabar. Dan sebelum sabar tu harus menerima, mengetahui hak, iaitu sesuatu tu pasti akan binasa. Dan kita sendiri pun akan binasa. Jadi antara pertengahan tu tadi dipanggil barzah. Macam mana kita nak menghadapi antara pertengahan tu tadi? Sesuatu tu pergi dulu,
Sesuatu tu banyak tadi pergi dulu, ataupun kita meninggalkan sesuatu. Pertengahan antara tu, macam mana kita nak duduk antara kedua tu supaya kita boleh, bila terjadi kita bersedia untuk pegang hak, lepas tu sabar, lepas tu redha. Sekarang kita pegang hak dulu, mengetahui dulu. Kalau tadi yang pergi dulu, macam mana kita nak olakan? Pasti akan binasa. Yang tetap kekal Allah. Jadi kita duduk dengan Allah. Dan olahkan sendiri. Sebelum benda tu, sesuatu tu meninggalkan kita. Yang kita sayang ataupun kita separuh sayang, atau sikit-sikit sayang, atau banyak sayang. Kalau banyak sayang, contoh yang meninggal tu mak bapak kita, betul? Macam mana keadaan dia? Diri kita. Muhammad. Macam mana keadaan Muhammad? Kalau misal kata, ibu bapa Muhammad pergi dulu. Apa persediaan yang kita nak menghadapi supaya kita boleh pegang pada hak, sabar dan juga redha? Kita akan berkata apa? Sesuatu itu kepunyaan Allah. Abah aku ini adalah kepunyaan Allah. Kalau abah aku pergi dulu, itu Allah lebih sah. Boleh tak letak situ? Itu pegang kebenaran dulu. InsyaAllah kan. Lepas tu, barulah boleh kita sabar. Kan? Betul tak makam dia? Kena faham dulu. Ya Allah, bapa aku ni, dia adalah hak engkau. Pegang hak tak tu? Kan? Dia engkau, semua engkau yang pegang, ya Allah, hidup dia. Engkau yang tahu pelihara bapa aku, ya Allah. Kan? Kalau bapa aku dah pergi. Ya, betul? Lepas tu kita kata, barulah kita boleh betul? Sabar. Lepas tu barulah kita redha ketentuan qada dan qadar. Bukan redha dulu. Itu step-step dia. Ini untuk kita menghadapi sesuatu yang pergi dulu. Dan kalau kita pergi dulu, macam abah kata, abah pergi dulu. Jadi bila abah dah meninggal, abah diperlihatkan di alam roh, anak-anak abah hidup. Macam mana keadaan abah? Macam mana keadaan kita? Melihat yang hidup, kita dah tak ada. Kita tak boleh nak bercakap dengan dia dah. Bukan senang nak menghadapi itu, betul? Senang tak nak hadapi itu, abang? Susah kan? Tapi ini Allah bagi kita supaya pegang kepada hak. Bahawa kita kena dudukkan tadi, kita ni sebenarnya yang boleh jaga anak kita, siapa-siapa pun yang kita tinggalkan tadi adalah Allah. Selama ni bukan kita yang jaga anak ke siapa-siapa kita ni. Yang jaga tu mak kita ke adik-beradik. Kalaupun kita bagi belanja ke apa semua, sebenarnya itu adalah Allah yang jaga. Jadi persediaan itu yang sebelum kita pergi dulu dan sebelum yang lain pergi dulu, barzah, pemisah tu kita kena faham. Nanti kita boleh pegang benar tak? Maknanya. Tapi kalau kita kata, oh aku yang bagi makan cuma ni, nanti aku dah tak ada ni, nanti anak aku apa ni, tanggungjawab aku siapa nak bagi makan ni. Abang? Boleh tak duduk situ? Betul tak? Kalau kita tak susun kehidupan kita. Boleh tak bang? Macam mana abang nak susun? Ahmad Haji nak susun, abang cakap tadi. Mana kalau lah abang pergi dulu, macam mana abang nak susun? Abang akan cakap, selama ni yang bagi makan semua ni, memang abang siapkan apa semua. Tapi sebenarnya hakikatnya Allah. Jadi bila kita nanti berpisah di alam barzah, kita tidak akan mengungkit mengatakan, yalah kau. Kita tidak akan mengungkit mengatakan kita yang bagi makan. Kita tahu yang bagi makan Allah. Jadi kita tak risau tak bila kita pergi dulu. Sebab selama ni siapa yang bagi makan? Allah. Faham tak bang? Faham aja Irfan?
Jadi itu yang kehidupan ni akan berlaku begitu. Setiap diri manusia akan berlaku begitu. Jadi kita kena bijak, kita kena mengolahkan dia supaya bila terjadi nanti sesuatu yang kita cintai pergi dulu, dan juga ataupun kita meninggalkan yang kita cintai, kan? Kita dah berada di alam barzah tu, kita dah bersedia dengan. Jadi macam mana kita nak menyusun dalam kehidupan kita keadaan yang begitu? Ya? Maka itu dikatakan tadi, itulah kalimah juga la ilaha il, kenal diri, kenal Allah, bahawa kita ni tak pernah ada. Itu pasal diistilahkan kita buat sesuatu tu kena ikhlas. Nak bagi makan siapa-siapa, isteri ke anak-anak, tanggungjawab, kan, siapa-siapa pun kita kena ikhlas. Bahawasanya bila nanti sesuatu terjadi, kita tak mengungkit, kita mengatakan aku yang bagi dia makan. Sebab kita tahu bila ikhlas, Allah lah yang dah susun, aku cuma melaksanakan apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita buat itu dalam kehidupan kita kena buat begitu dulu. Kalau kita tak buat begitu, nanti bila kita sesuatu tu pergi, yang kita sayang ataupun kita meninggalkan yang disayang, kita akan memberontak. Pasti nanti kita akan tak tentu arah di alam barzah tu nanti. Faham tak? Jadi ini maknanya pesanan ni, ingatlah. Allah memberitahu kepada kita supaya tetap dengan Allah. Maknanya tetap dengan Allah ni, Allah tu telah mewajibkan kepada kita. Mewajibkan maknanya kita selalu jangan ada merasa diri kita. Tetap kita rasakan yang ada hanya Allah. Jadi sesuatu yang kita buat semuanya adalah hak Allah, bukan untuk kepentingan hak kita. Kalau masih lagi kita rasa kita buat sesuatu tu hendakkan balasan ni, itu balasan dah memang tentu Allah akan tetapkan. Tapi kita ni jangan jadi manusia yang mengingat-ingatkan Allah tentang nak balas ni. Sebab balasan tu dah memang Allah tu al-jazaul ihsani ilal ihsan. Surah apa tu bang? Ar-Rahman. Al-jazaul ihsani ilal, sesuatu yang kebaik yang kau buat akan dibalas dengan kebaikan. Tak payah kita nak ingatkan Allah. Allah tu tahu dah. Dia tak pernah mungkir janji. Tak menyalahi janji Allah. Allah tak pernah menyalahi. Tepat. Allah kalau kata dia balas, dia pasti akan balas. Halus zarah semana pun kita buat baik, pasti Allah akan balas. Halus buruk macam mana pun kita buat, pasti akan dihitung. Betul? Jadi itulah makna kehidupan kita ni adalah kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya jalan dia untuk kita nak dapat selamat. Tapi kalau kehidupan kita rasa ini kehidupan life, aku punya kehidupan, jadi itu yang jadi kehidupan kita tak tentu arah, cacah marbah, lintang pukang, tak tenang. Tadi Mak Haji kata, ingat Allah balik. Allah je yang ada, Allah yang susun, Allah yang atur. Baik buruk semua Allah yang susun. Semuanya cantik. Dia bagi gini, dia bagi kita sakit, dia bagi kita kemurongan kejap, dia bagi kita masalah ni, dia bagi ni, dia bagi kita tenang. Semuanya itu Allah Ta'ala punya skrip. Untuk itu yang paling sempurna. Tapi kalau kita tak dapat duduk, kita kata nak baik je. Bila kena yang tak baik, kita mula tolonglah, kita memprotes. Bukan kita nak mohon pada Allah, ya Allah bantulah, ya Allah ini semua ketentuan kau cuma cantik, baik ke buruk. Tolonglah tenangkan aku ya Allah, supaya aku ingat kau, macam Mak Haji cakap. Ingat Allah, kan? Tenang. Kalau kita tak ingat Allah, runsing lah kita ingat benda tu ya, kita ingat.
Kita tumpu benda masalah tu kecil je. Padahal banyak lagi nikmat-nikmat lain yang Allah banyak ada lain. Itu sikit dia bagi tu untuk apa, nak bagi otak kita ingat yang nikmat lain lagi banyak. Tapi kita ingat yang sikit tu masalah. Yang banyak nikmat. Macam tadi kawan abang tu meninggal terus. Abang cakap semalam tu kan, ke tukang emas tu. Abang? Tu. Meninggal. Makna dah ta'i. Tapi dia hidup di alam apa tu bang? Barzah. Jadi siapa pernah hidup di alam barzah? Di sini. Apa istilah barzah tu? Tadi kan apa cerita barzah tu? Alam kematian. Ya. Tapi sebenarnya hakikatnya kita memang mati pun. Kita memang tak ada. Yang hidup siapa? Allah. Tu apa cakap tadi? Olahkan. Supaya bila yang sesuatu tu pergi, kita boleh dudukkan. Sebenarnya aku pun bukan jaga dia pun. Selama ni Allah yang jaga. Kalau aku pergi pun Allah yang jaga dia. Tetap. Dia pergi alam barzah pun yang jaga dia Allah. Abah pergi dulu alam barzah pun yang jaga Abah tetap Allah. Siapa-siapa sesuatu yang kita sayang pun, dia pergi pun tetap yang jaga dia Allah. Kita olahkan sekarang ni supaya bila terjadi itu taklah tekanan hidup sangat. Betul? Kalau keadaan bazar kita ada akal lagi. Itu saya cakap, Abah cakap tadi. Ifan duduk di sini, abang Ifan ada akal tak? Ada. Siapa yang bagi? Allah. Jadi bila alam barzah siapa yang bagi? Allah. Tak ada beza, tetap Allah juga. Kita yang syok sendiri, kita kata kita yang ada akal. Padahal yang bagi akal kita siapa? Pemikiran kita. Siapa? Allah. Jadi dia juga yang kontrol kita. Bukan Allah, bukan kita kontrol Allah. Tapi selama ni bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita duduk ke alam dunia ni, kita rasa macam kita yang susun. Itu yang jadi kita menutupi kufar, menutupi kafir. Kita menutupi bahawa Allah susun hidup kita, kita kata kita yang Allah yang hidup, kita kata kita yang hidup. Jadi kita nak olah hidup kita, life kita sendiri, kita kata. Rosak tak? Jadi kita berkehidupan seolah-olah kita rasa kita yang merancang nak ni, merancang ni. Kita semua yang olahkan. Lepas tu kita kata macam Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Sebab aku boleh susun suka hati aku. Tak ada orang boleh larang aku. Aku nak bunuh siapa. Fir'aun main gitu. Allah bagi kekuasaan macam tu. Supaya nak ajar kita. Jangan mengaku-mengaku bahawa kita ni ada daya dan upaya kuasa kudrat. Daya, upaya, kudrat, hayat, hidup kita semua hak Allah yang 100%. Kita tak ada 0.0001 pun tak ada. Kalau kita rasa ada kan apa cakap tadi, angan-angan, hayal kita ni. Itu kan ingat hadis Nabi Muhammad SAW bagi tahu bang. Ingat tak abang cakap tadi? Ingat tak? Itulah. Kan abang dah cakap. Makna Rasulullah kata bila seseorang itu masa dia hidup, dia tak merasakan dia hidup. Nanti bila dia mati, baru dia rasa benar-benar dia hidup. Apa makna dia bang? Apa makna dia? Maknanya bila sekarang ni manusia kebanyakan, sekarang ni dia masih seolah-olah rasa macam dia ni hidup. Padahal kita sekarang ni bukan kita yang hidup. Allah yang menghidupkan kita. Jadi kehidupan kita daripada alam roh sampai sekarang, sampai bila-bila nanti kepada masa masuk syurga, semuanya disusun oleh Allah. Tapi kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita rasa kita yang nyusun kita menutupi apa yang telah Allah susun. Kita rasa kita yang susun. Betul? Betul tak? Rasulullah kata gitu. Itu maksudnya. Faham tak bang? Tapi bila kita mati nanti, ada dalam barzah, baru kita tahu Allah yang susun hidup kita. Baru kita tahu Allah yang jadi jangan sampai jadi gitu. Maksud Nabi gitu, hadis tu.
Jangan sampai kita gitu. Sebenarnya kita kat dunia ni walal akhiratu khairun laka minal sesungguhnya akhirat kita ingatkan dengan Allah tu kita tak ada yang hidup hanya Allah. Akhirat itulah lebih baik daripada engkau mengakui bahawa engkau mempunyai ulah sekarang ni. Faham tak bang? Abang? Okey. Ni kehidupan kita perlu kita ingat betul-betul. Kehidupan ni kepunyaan Allah. Jadi apa pun yang berlaku, skrip-skrip untuk diri kita masing-masing, itu semua yang terbaik untuk diri kita. Bila kita kenal diri, kenal Allah, kita akan redha lah. Kita dah hak tadi pegang, kita tahu. Hak ni adalah Allah nak susun aku macam ni. Allah nak susun Cik Latif ni, Ahmad Najir ni, Irfan ni, abang macam ni. Boleh tak apa ni Ahmad Najir ambil abah punya skrip? Boleh tak? Mana boleh? Allah dah bagi. Boleh tak apa ni Iblis ambil skrip abah? Boleh? Tak boleh. Masing-masing tu dah ada skrip. Allah letakkan Iblis, malaikat ni, penjaga ni, malaikat ni, semua ni apa ni Nabi, ini wali Allah, ini orang awam. Semuanya ada skrip masing-masing. Jadi jangan kita pandang apa ni tinggi rendah apa tu. Kita kena tengok maknanya diri kita ni adakah bertakik betul-betul diri kita ni tetap dengan Allah. Itu nilai kita kan, apa cakap semalam kan? Nilai kita tak kira kita nak makam apa pun kedudukan skrip kita, yang penting kita tahu itu Allah Ta'ala yang menetapkan skrip tu untuk kita. Kalau skrip tu kata ni hari baik, besok tak baik, besok baik, tak baik. Itu semua cantik susunan Allah. Seimbang, adil. Kalau dia bagi baik semua, sekali dia bagi buruk, kita protes kan. Jadi dia baik, lepas tu dia bagi sikit tak baik, supaya kita ingat. Lepas tu dia bagi baik balik kan. Dia tak bagi tak baik tak. Semua cantik Allah susun tu, dia tahu atas diri kita punya kemampuan. Tapi kita suka berbalah-balah. Kita rasa kita nak kita punya apa, yang baik kita terima. Bila yang tak baik Allah bagi, kita nak, tak boleh, kita tak menerima. Tu Mak Jir cakap tadi, abah tenang ingat Allah. Jadi kita ingat balik Allah. Ya Allah, kau susunan kau semua, ya Allah, baik ke buruk semua. Tak? Baru boleh tenang kita ingat Allah. Kita kena buangkan semua. Itu semua Allah Ta'ala punya skrip. Buang. Dia dah skripkan gitu. Kita yang tetap diri kita dengan Allah. Jangan pandang baik atau buruk skrip tu. Kita pandang kita selalu dengan Allah. Jadi kita akan menghadapi dia dengan Allah. Baik pun dengan Allah, buruk pun dengan Allah. Jadi bila baik pun kita tak ada rasa nak bangga sangat. Bila buruk pun kita tak ada menyesal sangat. Sebab kita dah dengan Allah. Boleh tak? Itu faham tak maksudnya abang? Faham tak? Mana kita duduk dah dengan Allah, tenang dengan Allah. Baik buruk pasti akan datang, betul tak? Kau nak baik ada kat hidup kita ni baik semua? Abang, ada tak bang? Mesti ada selang-seli ataupun jarang dia bagi yang tak baik kan? Terbaik tu dia bagi untuk apa? Untuk kebaikan kita akan datang. Allah tak pernah zalim. Wala yazidu zalim. Mana manusia yang aja membuat zalim. Manusia buat zalim macam mana? Dia mengatakan diri dia. Dia mengatakan diri dia ada hak. Jadi kita tak ada hak untuk memilih. Jadi hak kita mengikut saja apa yang telah diaturkan oleh Allah. Faham tak? Inilah makna kehidupan. Ini abang bagi tahu, ni rahsia-rahsia kehidupan. Pasti diri kita akan mengalami. Jadi inilah dia punya tip dia, ataupun Allah Ta'ala bagi cara nak menghadapinya supaya kita sentiasa tenang dengan Allah. Bukan bermakna abah cerita ni abah akan lulus. Bukan. Abah cerita ni abah kadang-kadang pun jatuh bangun juga. Yang pentingnya kita tahu tempat kita nak kembali adalah innalillahi
wa inna ilaihi tetap kita dengan Allah. Dari Allah pun dengan Allah, kembali pun kat mana pun. Adkhilni Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Surah Isra. Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku ke tempat yang benar, dan adakan dia kepadaku di sisimu nasira, penuh yang dapat menolongku. Nasir. Jadi dalam doa ni kan dia bagi tahu, maknanya kita selalu sentiasa masuk ke keluar ke kat mana keadaan pun, di dalam diri batin, di luar, sentiasa dengan siapa? Dengan siapa tu? Walau sesaat pun kita tak mau dengan siapa-siapa. Kita dengan Allah. Dan kita dihantar macam-macam pembantu pun kita rasakan dengan Allah juga. Pertolongan tu di sisi Allah. Allah lah hantarkan penolong di sisi Allah untuk menolong kita. Itu sesuai yang saya bagi tahu tadi. Nabi Muhammad SAW pun berdoa begitu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan. Jadi benda ni bukan sekadar kita nak sekadar tahu tafsir je. Ya Allah, masukkan aku ke tempat benar, keluarkan aku ke tempat benar, dan adakan di sisimu pembantu untuk menolongku ya Allah. Di sisimu. Di sisi Allah, Allah hantar pembantu untuk kita. Malaikat ke Nabi ke, tak kira siapa lah. Kita minta di sisi Allah. Kalau kita kena masalah apa benda kan. Tu. Maknanya kita bukan sekadar faham tafsir tu, kita mengamaliahkan dalam kehidupan kita. Maknanya 24 jam diri kita sentiasa nakkan dengan Allah. Tak ada akan merasa ada di kedirian lagi. Itu makna dalam doa yang kita disuruh oleh Allah SWT baca dalam surah Isra tadi. Mak Ji hafal kan? Irfan hafal. Abang memang hafal lah kan? Tu. Jadi amaliahkan dia. Bukan sekadar penafsiran, tapi amaliahkan maqam dia. Akhlakkan. Maknanya 24 jam kita selalu rasakan dengan Allah. Dengan siapa? Bang? Dengan Allah. Rasakan kedirian kita ni. Tu. Tu. Semangat. Maknanya kita ni bila ada ilmu ni, kita bersemangat dengan siapa? Dengan Allah. Dengan siapa lagi kita nak berpegang teguh dengan tali yang kukuh. Ikat betul-betul. Masa kita tinggal sehat ni, ikat diri kita betul-betul dengan Allah. Allah. Kuatkan lagi pengetahuan tentang Allah, supaya tinggal sehat ni kita kukuhkan lagi, ikat lagi diri kita dengan Allah. Leburkan kita dengan Allah. Nanti bila datang ujian nanti, dia tak mudah berlekang. Tapi kalau kita masih sehat pun kita tak kukuhkan diri kita, tauhid kita, akidah kita dengan Allah, bila kena ujian lagi lah nanti. Kena ombak melambung kita nanti dalam kapal keluaran ni. Jadi bila kita kukuhkan betul-betul masa kita sehat ni, masa kita kecil ni, masa kita muda ni, kita masukkan pengetahuan tentang tauhid kepada Allah. Jadi pentingnya benda ni nanti. Sangat mustahaknya, sebab kita sangat-sangat 24 jam memerlukan Allah. Allah tak memerlukan kita. Kita memerlukan sangat-sangat Allah Subhanahu. Jadi kukuhkan. Cari lagi. Masa kita sehat ni, cari. Supaya kita tetap kukuh. Supaya dapat kita cinta kepada Allah SWT. Bila disebut nama Allah, hilang kita tak heran yang lain lagi. Hingga sebut nama Allah, hilang nikmat-nikmat yang lain. Yang kita tahu nikmat dengan Allah. Olah-olahkan yang hidup. Jangan sampai nanti kita sebut nama Allah pun tak terjejas. Kita masih lagi cinta-cinta yang lain lagi. Jadi olahkan. Supaya nanti bila benda-benda lain tadi memikat kita selain daripada Allah, kita tetap bila sebut nama Allah, benda tu boleh lekang daripada kita. Dia hanya bermain di luar, dia tak boleh merosakkan dalaman sebab kita, dalaman kita hanya Allah.
Dalaman tu penting. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah, dia ajarkan akidah tauhid dulu. Tauhid tu dalaman tau. Tauhid ni dalaman. Asas tu, asas. Kita ni sekarang dah pengajian kita ajar yang luar dulu. Dalaman ni kita tak lintah bukang tak tahu. Sebab padahal Rasulullah ajar ini dulu, dalaman dulu. Dalaman ni adalah makna kita kena kenal Allah, tauhid, kena betul-betul kenal Allah, betul-betul mengenal Allah betul-betul sampai betul-betul kita cinta kepada Allah. Baru datang ilmu-ilmu lain mudah kita nak amaliahkan. Tapi kalau dalaman kita tidak kenal Allah, jadi kita ambil ilmu-ilmu lain, jadi lebih banyak akan jadi rosak. Sebab kita beramal nakkan sesuatu selain daripada Allah. Sebab wadah bekas kita bukan wadah mengesahkan Allah. Wadah kita, dalaman kita bukan menyintai kepada Allah dan Rasul. Wadah kita dah dibuatkan wadah yang berbentuk keegoan, kedirian kita. Wadah kita bukan wadah yang mengesahkan, maknanya menghilangkan diri kita, tak ada. Yang ada hanya Allah. Bukan. Wadah kita wadah hawa nafsu. Ilmu banyak, tapi diisi dengan wadah bekas hawa nafsu. Jadi apa buat kita buat, dia berselindung di balik hawa nafsu. Tertipu kita berada di alam yang kita rasa kita menyangka betul, padahal di sisi Allah sangatlah manusia paling rugi. Sebab dia menyangka dia itu betul, padahal di sisi Allah dia tak betul. Nanti di padang mahsyar dia bagi buku amalan, tak ada apa-apa yang baik yang dapat dia buat. Baru dia menyesal, baru dia nak sedar. Rupanya dia dah diambil di dunia lagi, dia dah minta balasan tu. Jadi tak ada menyesal dia nanti. Kita nak biar di sana tu nanti, yang betul-betul keasyikkan kita dengan Allah tadi. Itu nilai kita. Kita berbuat sesuatu tu tadi. Catatan kita adalah catatan cinta kepada Allah. Lain catatan tu bila dihantar berbentuk cinta, lain kitab tu tadi. Tapi kalau dia dah berbentuk tadi keinginan beradah hawa nafsu kita, dia akan bekas tu sendiri dah tak cantik. Buku amalan kita dah tak cantik dah. Kita pun tahu dah habis aku. Tapi kalau bercahaya dengan indah, dihias catatan kita bagi kat kita, kita dah nampak dah, ya Allah, Kau muliakan aku, ya Allah, di dunia lagi, ya Allah, Kau bagi aku rahmat, kenal Engkau. Bukanlah aku ni baik, tetapi Engkaulah rahmat Engkau, ya Allah. Kita akan berkata begitu. Ini semua rahmat anugerah Engkau berikan kepada aku di dunia, di mana aku di dunia aku tidak jahil. Engkau perkenalkan diri Engkau kepada aku. Ini semua rahmat Engkau, ya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu kita nak. Ala tujuan kita tak lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi perhatikan. Jangan kita jadikan diri kita ni sia-sia. Allah tak jadikan kita ni sia-sia. Ada tak sia-sia Allah jadikan kita? Tak. Jadi Allah nak jadikan kita ni untuk supaya Bani Adam ni menjadi mulia. Dan Allah bagi tahu, dia kata kita ni manusia yang apa? Ahsanu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semulia-mulia kejadian makhluk, kita je semulia-mulia kejadian makhluk. Sebab apa? Sebab Allah letakkan rahsia tu pada diri kita masing-masing. Rahsia Allah. Jadi bukan ada kita, tapi rahsia Allah yang ada menyebabkan kita jadi mulia. Apa rahsia dia? Itulah masing-masing kalau kenal diri, kenal Allah, dia tahulah apa rahsianya. Tak lain adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada diri kita. Itulah semulia-mulia. Kita tak ada rasa diri kita. Semua hak Allah yang ada dalam diri kita. Bukan hak kita. Itulah semulia-mulia yang kita. Berbanding kalau makhluk lain macam iblis, itu semua dia mengakui Allah tak mengatakan dia tu sebaik-baik kejadian makhluk. Iblis ke
Tapi manusia ni Allah Ta'ala kata laqad khalaqnal insan fi. Tapi ingat, kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, lebih teruk daripada binatang. Jaga baik-baik. Jadi beruntung kita, Allah bagi kita di dunia kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Itu tandanya kita dah memang betul Allah nak muliakan kita. Allah tak pernah zalim. Tapi di dunia ni kita tak mau cari kenal diri, kenal Allah. Kitalah yang memutuskan tali nikmat dengan Allah. Bukan Allah yang memutuskan. Allah tak pernah putuskan tali nikmat dia. Tapi kita yang memutuskan ataupun kita menutupi nikmat Allah. Kita tutup. Nikmat Allah berjalan terus, tapi kita tutup. Kita rasa kita. Itu semalang-malang manusia. Wa na'udzubil. Jadi itu sedikit peringatan. InsyaAllah. Mudah-mudahan dapat kita berkongsi bersama. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bersama-sama. Allah Taala sendiri yang mewujudkan majlis Allah Subhanahu wa taala ni, iaitu dengan kebijaksanaan dia, kelemah lembutan dia, yang Maha Pemberi, berbagai-bagai lagi sifat Allah yang menyatakan untuk kita mewujudkan majlis Allah Taala ni, iaitu dengan rahmat dia yang penting. Semua sekali hala tujuannya tetap mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga yang membinasakan diri yang ada ni, yang untuk nak menyatakan kita ni hanya untuk mentajalikan diri Allah sahaja, iaitu mengesakan dia. Jadi apa yang sama-sama kita nak berkongsi sedikit, iaitu sekiranya sebagai contoh kita berniaga dalam keadaan PKP ni, berniaga apa sekalipun barang, contohnya jual kuih ke apa ke, jual kuih apa tu, COD barang ke apa. Jadi kita nampak benda ni, kita berusaha bersungguh-sungguh kan, kita berusaha bersungguh-sungguh, dapat duit kan, dapat duit, kita rasa macam kita. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala menyatakan apabila kita ni betul-betul mempelajari ilmu kenal diri, kenal Allah ni, sebenarnya Allah Ta'ala menyatakan nak menyatakan bahawasanya kita berniaga ni, kita dapat duit ni, kita dapat untung ni, semua bersumber daripada Allah Ta'ala. Jangan kita anggap kita ni bersungguh-sungguh pergi COD barang lah apalah. Kita semua nampak semua tajalli Allah, gerak Allah. Jadi punca yang digerakkan tu untuk kita dapat sesuatu duit tu, keuntungan kita berniaga tu kan, semua kita nampak daripada sumber daripada tak lain, hala tuju tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita nampak yang lain. Kita kadang-kadang Allah Ta'ala banyak menegur kita, bagi kita yang Allah Ta'ala dah diberi faham ni, jangan menyatakan itu untung kau, tapi itu sebenarnya sumber aku sebenarnya. Tak kisahlah apa pun, gaji ke dan sebagainya. Jadi biar kita letakkan kehidupan harian kita ni semua hala tuju tetap mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi di mana sumber segala apa pun kehidupan kita ni, awal, akhir, zahir, batin, seluruhnya semuanya di bawah pentadbiran Allah. Hakikat sebenarnya seluruh yang di langit, di bumi, sekian alam semua ini, alam barzakh ke alam apa pun, alam jabarut ke lahut, semuanya di bawah pentadbiran dan juga pentakdiran Allah. Jadi kita kena duduk kat hak ni dulu. Jangan merasakan sesuatu tu selain Allah ada hak. Itu semua hak Allah. Jadi kita nak maknanya nak tetapkan nak isbatkan dialah Allah lah semua. Allah lah semua. Supaya tidak ada lagi berkata-kata was-was lagi mengatakan ada lagi yang lain selain Allah, termasuk diri kita sendiri. Jadi kita sama-sama lah, bukan makna saya cakap ni saya lepas, makna kita sama-sama bersungguh-sungguh ilahun wa, bersama-sama menombor satukan Allah, mengesakan yang ada hanya Allah,
itulah nilai kita. Itu tempat kita nak detect. Kalau kita tak ke situ, maknanya kita dah salah. Jadi cari balik di situ tempatnya, maknanya kita dah salah ni. Kalau kita mengesakan Allah, tu betul tempatnya. Maknanya Jadi awalu wal akhiru wal zahir wal batin huwal awalu, dia juga yang awal. Dia juga yang awal tanpa permulaan, dia di akhir tanpa penghabisan. Dia juga yang zahirkan semua, dan juga dia yang menyembunyikan rahsia-rahsia di sebalik apa yang dizahirkan. Tak lain, wa huwa bikulli syai'in qadir. Seluruh apa kekuasaan di bawah kekuasaan qadir Allah. Dan wa huwa bikulli syai'in alim. Semuanya yang berada di dalam ilmu pengetahuan Allah. Sungguh pun tidak ada ilmu, belum lagi ada ilmu, Allah sendiri itu sudah pengetahuan. Maknanya segala ilmu belum ada, Allah tu sendiri dah menunjukkan dia berpengetahuan. Seluruh kudrat-kudrat, kekuasa-kuasa yang ada ni, sebelum ada, Allah sendiri dah berkuasa. Seluruh yang hidup yang kita nampak ni, sebelum hidup, Allah tu sendiri dia yang hidup. Jadi bila dia jadikan hidup-hidup yang lain, nak menunjukkan bahawa dialah yang tunggal hidup. Jadi kita semua ni hanya melihat dirinya atas diri esanya, tak ada dua pun. Di situ nak kita faham. Kalau kita faham, alhamdulillah. Duduk di situ. Sama-sama, bukan makna saya cakap saya lulus. Sama-sama kita. InsyaAllah. Macam Rasulullah, sama-sama kita, Rasulullah kata. Ilahun wa, sama-sama mengesakan Allah betul-betul. InsyaAllah. Sekian jumpa kita. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada rasa kedirian. Wa aku minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.